Oh, minta maaf. Saya rasa tadi saya tidak buka ke itu mic. Kenapa orang tidak beritahu saya? Jennifer, boleh dengar suara saya? Jennifer, boleh. Kepada pelajar yang saya masih tidak tahu nama, tolong beritahu saya. Terutamanya ialah Suzila Abu, saya tak tahu siapa. Kemudian NCT, NCT ya. Kemudian Connie M, saya tak tahu Connie M siapa. Suzila, itu 4 wawasan. Itulah saya tanya, betul ke Suzia? Awak tidak jawab saya, ikut soalan. NCT ialah Alicia, okey, Alicia, okey. Sebab orang tidak guna nama yang sebenar, saya tidak tahu. Okey, alright. Jadi kita akan mula. Okey, so tak apa yang kehadiran itu nanti cek sekali lagi ya untuk memastikan awak hadir. Kepada nama yang, oh, Suzia dengan Suzila orang lain. Tapi Suzila ini, awak di kelas mana? Kalau ikut 4 Bestari tak ada nama awak. 4 wawasan pun tak ada. Nanti awak beritahu saya lah. 4 wawasan. Adakah awak no Suziala? Oh, okay. No Suziala. Okay, thank you, thank you. Okay, alright, Oh, alright. sudah ya Bu. Ya, ya, sudah, sudah, sudah. Okay. Jadi kepada pelajar, oh, Connie M itu Tracy, dia pakai laptop. Tracy saya sudah, okay. So nanti beritahu saya lagi lah. Okay, kita akan mula. Kita sudah lambat beberapa minit untuk ambil kehadiran ini. Jadi anda boleh nampak edaran, bukan edaran skrin saya. Jadi kalau tidak boleh nampak, tolong maklumkan saya. Tolong maklumkan saya. Okay, jadi hari itu, bukan surat 10, bukan surat 10. Hari itu kita sudah bincang, tapi saya ulang balik sebab hari itu hari Isnin memang banyak gangguan. Okey, untuk nota nombor 9 adalah bahagian yang terakhir dalam bab ini iaitu melakar graf fungsi kuadratik. Jadi untuk melakarkan graf fungsi kuadratik, kita ada beberapa langkah yang perlu kita buatlah. Jadi sebelum saya teruskan, kita ingat balik fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik punya fungsi kuadratik punya persamaan ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Ini saya ulang sudah. Okey, kemudian kita tengok lagi apabila kita nak buat graf, buat lakaran, melakar graf dengan melukis graf adalah dua perkara yang berlainan. Melakar ialah tak perlu graf. Kalau melukis graf, perlu guna graf. Perlu guna graf. So kita tak perlu guna graf di sini sebab kita nak buat lakaran. Lakaran freehand sajalah secara manual. Okey, langkah pertama ialah kita perlu mengenal pasti bentuk graf. Jadi seperti yang telah saya ajar pada bahagian awal sebab ini, kita tahu bahawa untuk bentuk graf, untuk fungsi kuadratik, kuadratik ini hanya ada dua jenis graf. Satu bentuk U, satu bentuk N. Bagaimana kita tahu dia U ke N? So kita tengok nilai A. Nilai A. So nilai A dia kalau positif, maksudnya lebih besar daripada kosong, positif, bentuk dia adalah U. Kalau nilai A dia negatif, iaitu lebih kecil daripada kosong, negatif, dia punya graf adalah N. Bentuk dia N. Bentuk dia N. Saya harap awak boleh nampak. Okey. Boleh nampak. Alright. Kemudian langkah kedua, kita perlu menentukan pintasan Y. Pintasan Y ialah nilai C. Nilai C itu maksudnya pintasan Y.
Lepas itu langkah ketiga kita nak cari nilai-nilai atau titik-titik pada pintasan X. Kita nak cari nilai pada pintasan X, kita perlu buat pemfaktoran. Pemfaktoran, no? Pemfaktoran. Okey. Pemfaktoran, no? Tolong ingat. Pemfaktoran. Okey, kita sambung. Ya. Kita sambung, okey. Hari itu kita sudah bincang, so mungkin ini saya ulang balik. Okey, contohnya A1. Kita diberikan fx itu ialah x kuasa 2 tambah s tolak 6. Okey, so langkah pertama ialah kita perlu mengenal pasti nilai A. A di sini ialah 1. You tengok cursor saya. Tengok cursor saya. Mouse punya cursor lah. Faham? Okey, A di sini positif 1. So, apabila 1 maksudnya dia nilai dia lebih besar daripada kosong. Kalau nilai lebih besar daripada kosong, bentuk graf kita ialah bentuk U. Bentuk U maksudnya kita mempunyai titik minimum. Titik minimum. Lepas itu, kita juga boleh baca daripada fungsi nilai pintasan Y. Pintasan Y dia ialah C, ya. Nilai dia negatif 6. Negatif 6. Maksudnya nanti graf kita akan memintas paksi Y pada nilai negatif 6. Lepas itu kita dua langkah sudah. Dua langkah sudah. Okey, sekarang langkah yang ketiga. Apabila fx sama dengan sifar. Fx sama dengan sifar, iaitu kita nak buat pemfaktoran lah. Apabila fungsi kita sama dengan sifar, seolah-olah y sama dengan sifar. Y sama dengan sifar, so kita punya fungsi akan menjadi x kuasa 2 tambah x tolak 6 sama dengan sifar. Ini datang daripada asal dia daripada atas fungsi ini. X kuasa 2 tambah x tolak 6 sama dengan sifar. Sebab kita andaikan fungsi fs itu sama dengan sifar. Dan daripada itu kita buat pemfaktoran. X kuasa 2 tambah x tolak 6 kita faktorkan dan saya sekali lagi telah menunjukkan cross method. Kaedah cross di sini. Dan kita dapat pemfaktoran kita x tolak 2, x tambah 3, 2 kurungan. Samakan dengan sifar. Mungkin anda mempunyai cara lain untuk membuat pemfaktoran. Seperti saya nampak 4 Bestari, saya rasa ada 1 ke 2 orang pelajar guna cara yang lebih complicated tapi dia betul. Saya ada baca tapi dia betul. So tak ada masalah. Ikut saja cara awak. Ikut saja cara awak. Yang penting pemfaktoran kita betul dan kita mendapat jawapan yang betul. Okey, lepas itu kita dapati daripada pemfaktoran kita punya nilai X ialah pertama 2, yang kedua itu negatif 3. Apabila kita sudah dapat X2, X negatif 3, kita pun lukislah graf sekarang. Pasti S, pasti Y. So nilai pertama ialah kita letak negatif 6, iaitu pintasan Y di bawah kosong negatif 6. Lepas itu kita pergi ke paksi X, kita ada 2 nilai. Nombor kecil negatif 3 di kiri, nombor 2 di kanan sebab dia positif. So kita agak-agak saja sebab kita bukan guna kertas graf. Jadi asalkan berada pada paksi X, nilai itu letaklah negatif 3 di kiri, positif 2 di kanan. Apabila 3 nilai ini telah kita catat pada graf pada paksi X, paksi Y kita, sekarang kita boleh lukis lengkung kita. Lengkung kita ialah bentuk U. Dari langkah 1 tadi kita sudah tahu bentuk U. Jadi kita punya lengkung ini mesti melalui negatif 3, melalui 2 dan melalui negatif 6. Sambung 3 titik itu dan kita dapat graf seperti yang saya tunjukkan. So lengkapkan soalan ini. Lengkapkan soalan ini ya. Kalau ada soalan tolong tanya.
Ada soalan? Okey, kalau ada soalan boleh buka mic dan tanya. Kalau tidak ada, awak itulah teruskan. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung. Bahagian A2, okey, sebelah kanan A2. So, fungsi ialah fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 6x tolak 8. Jadi daripada fungsi ini kita dapati nilai A dia negatif 1. Apabila A negatif 1, maksudnya negatif lah, nombor negatif, nombor lebih kecil daripada kosong. Kalau nombor A itu kosong, lebih kecil daripada kosong, maksudnya bentuk graf kita ialah bentuk N. Dan bentuk N ini maksudnya graf kita ada titik maksimum. Titik maksimum. Oh, titik maksimum. Okey ya? Alright. Dan kita punya pintasan Y iaitu C sama dengan negatif 8. Negatif 8. Okey. So, sekali lagi apabila Fs sama dengan sifar, so kita punya fungsi negatif X kuasa 2 tambah 6X tolak 8 sama dengan sifar. Dan saya pernah kata, kita cuba apabila kita buat pemfaktoran, kita cuba elakkan ada negatif di depan. So, kita tukar. Negatif jadi positif lah. So, tambah 6x jadi tolak 6x. Tolak 8 jadi tambah 8. Lepas itu kita buat pemfaktoran. Buat pemfaktoran kita akan dapat x sama dengan 2, x sama dengan 4. Ada dua nilai. Dan lepas itu kita buat pasti x, pasti y. Kita catat 3 nilai saja. Iaitu pintasan y, c itu negatif 8 di bawah kosong. Nilai pada pasti s, dua-dua positif. 2 dan 4. Kan? Dan lepas itu kita sambung 3 titik ini dan kita bolehlah membentuk bentuk N. Graf kita bentuk N. Saya punya graf tidak berapa cantik sebab saya guna iPad punya tab punya pen. So dia memang tidak berapa licin lah. So awak boleh lukis dengan lebih licin lagi. So kepada pelajar yang belum snap dan hantar kepada saya, lepas ini tolonglah ambil gambar hantar kepada cikgu. Kepada yang sudah, tidak perlu lagi lah, awak sudah. So lengkapkan ini. Saya bagi 10 saat. Lepas itu kita pergi soalan B. Hari ini kita akan habiskan bab 1. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey, dah. Okey, kalau belum tolong maklumkan. Okey, so kemudian bahagian B. Okey, so juga B1, B2. Okey, ini dia. Okey, B1, okey, fungsi dia ialah negatif X kuasa 2 tolak 8X tolak 16. Jadi nilai A dia negatif 1. Nilai A negatif 1, tengok di depan kuasa 2 ni negatif 1. So, lebih kecil daripada kosong. Lebih kecil daripada kosong, bentuk graf dia N. Lepas itu kita juga boleh menentukan nilai C ialah negatif 16. Apabila nilai negatif untuk C, nanti kita tahulah. So langkah ketiga ini langkah 1, langkah 2, langkah 3 kita katakan apabila Fs sama dengan sifar. Sebab kita nak buat pemfaktoran. So negatif X kuasa 2 tolak 8x tolak 16 sama dengan sifar. Ini kita semua tahu. Sekali lagi kuasa 2 di depan dia ada negatif, kita tak mahu sebab kita tak boleh buat pemfaktoran kalau ada negatif di depan. So kita tukar kepada positif. Apabila tukar kepada positif, tanda-tanda lain semua tukar. Negatif jadi positif, positif jadi negatif dan sebagainya. Jadi fungsi kita akan menjadi, persamaan kita akan menjadi X kuasa 2 tambah 8X tambah 16 sama dengan kosong. Faktorkan, kita akan dapat X tambah 4, X tambah 4 sama dengan kosong. Okey, oleh sebab dua-dua kurungan ini sama. Jadi maksudnya kita hanya ada satu nilai X, iaitu negatif 4. Kalau satu nilai X sahaja, maka graf kita bentuk macam ini. Nilai X kita buat pasti X pasti Y. Nilai pada pasti X negatif 4, nilai pada pasti Y negatif 16. Tadi ada 3 titik kita sambung, sekarang kita hanya ada 2 titik. Dan bentuk kita N. So, N itu melalui 2 titik ini, seperti yang saya buat. Awak rujuk dan betulkan kalau awak salah. Dan
Cuba untuk B2. Cuba untuk B2. Okey, so kita pergi ke B2. Fungsi dia ialah fx sama dengan x kuasa 2 tolak 10x tambah 25. Tambah 25. Okey, jadi nilai A dia ialah 1. So 1 adalah positif, lebih besar daripada sifar. Jadi bentuk graf kita nanti ialah U. U. Kemudian nilai C pindasan Y dia 25. Lepas itu langkah ketiga sama fs sama dengan 0. Maka fungsi kita x kuasa 2 tolak 10x tambah 25 sama dengan 0. So, faktorkan, kita dapat satu jawapan S saja, iaitu S sama dengan 5 kerana kedua-dua pemfaktoran kurungan dia sama. Boleh berlaku macam ini, boleh berlaku. Okey, dan graf kita adalah seperti ini. 25 iaitu pindasan Y, 5 ialah nilai X. So, graf kita bentuk U dan jawapan dia macam ini. Alright. Semua baik? Okey tak semua? Boleh ya? Okey, kalau ada apa-apa tolong tanya dah. Okey, bagus Irene. Alright. So, kita sambung. Kalau belum tolong maklumkan. Okey, kita sambung muka surat yang seterusnya. Muka surat 11. Soalan C1. Okey, soalan C1. C1 dan C2. So, kita tengok C1 dulu. Okey, fungsi kita sekarang X kuasa 2 tolak 64. Jadi, saya nak ulang balik sedikit konsep. So, kalau kita tengok fungsi ini, dia hanya ada X kuasa 2 tolak 64. Adakah kita dapati kalau ikut bentuk persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BS tambah C sama dengan 0, apa yang hilang di sini? BS hilang kan? Tak ada BX. Tak ada X di sini. Bolehkah? Boleh ya. Awak kena ingat suatu kuadratik itu yang paling penting ada kuasa 2. Yang BC itu tak ada pun tak akut. Okey, so itu bentuk dia. So, kita dapati nilai A dia adalah 1 dan dia positif. So, bentuk dia U. Lepas itu nilai pindasan C ialah negatif 64 daripada soalan. Dan sekarang kita cuba kata apabila Fs sama dengan sifar, so kita buat pemfaktoran X kuasa 2 tolak 64 sama dengan 0. Faktorkan X tambah 8, X tolak 8. Pemfaktoran ini saya tidak tunjuk di sini lah. Saya anggap awak boleh faktor sudah. Okay, lepas itu jawapan pertama X sama dengan negatif 8. Yang kedua X sama dengan 8. Okey, so catat tiga nilai ini. Apa tiga nilai? C negatif 64, X negatif 8, 8. Ada tiga nilai di sini. So, negatif 8 di kiri, 8 di kanan. Negatif 64 di bawah. So, kita sambung tiga titik menjadi graf bentuk U. Senang saja. Senang sahaja. Okey, ini dia. Saya tunjukkan jawapan penuh. Okey ya? Alright, ini. Kalau di skrin awak saya rasa anda boleh tarik supaya menjadi besar. Anda boleh tarik menjadi
besar skrin awak, boleh, tak ada masalah. Okey, alright. Okay, kita sambung. Yang kedua, C2. C2. Okey, kita mula. A ialah negatif 2. Kalau kita tengok fungsi kita, negatif 2x kuasa 2 tambah 32. So, A ialah negatif 2. Okey, negatif 2 itu adalah kecil daripada kosong. So, bentuk kita ialah N. Lepas itu C iaitu pintasan Y 32. Okey. Lepas itu apabila Fx sama dengan sifar, Fx sama dengan sifar, okey, kita dapati negatif 2x kuasa 2 tambah 32 sama dengan kosong. Okey, kita cuba mudahkan iaitu bahagi negatif 2 sebab kita tidak maulah ada negatif di depan. Dan kebetulan 2 dengan 32 boleh kita permudahkan, jadi kita bahagi negatif 2. Sebenarnya kosong di sebelah kanan itu pun ada bahagi negatif 2, tetapi bahagi negatif 2 dia masih kosong lah. So kita akan dapat fungsi kita menjadi x kuasa 2 tolak 16 sama dengan sifar. Lepas itu kita faktorkan. Kita akan mendapat x tambah 4, x tolak 4 sama dengan kosong. Jadi kita ada dua nilai s di sini. Yang pertama negatif 4, yang kedua ialah 4. Jadi apabila kita sudah dapat x, kita ada c, so kita catat tiga nilai ini pada graf. Negatif 4, 4 untuk pasti x, dan 32 untuk pasti y. Lepas itu sambung tiga titik ini untuk melakar graf fungsi kita, iaitu fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik. Boleh dapat ikut? Adakah saya terlalu laju? Kalau saya terlalu laju, beritahu saya boleh perlahankan. Saya ingin maklumkan kepada semua, saya faham, cikgu faham keadaan Google Meet ini mungkin bagi kebanyakan pelajar adalah tidak begitu friendly user, sebab mungkin line tak bagus lah, mungkin tidak ada gadget lah, dan sebagainya. Saya faham. Jadi kepada yang mampu, yang dapat ikut, kita ikut dengan betul-betul. Betul-betul tidak dapat ikut, sekurang-kurangnya awak berilah respon kepada cikgu dalam grup. Cikgu, saya tak dapat ikut, bolehkah berikan bahan, berikan jawapan kepada saya mesti akan bagi. Tapi setakat ini ramai pelajar tak kisahlah, terutamanya 4 pestari ada sebilangan, majoriti 4 wawasan, dia tidak ada apa-apa respon dalam grup, tak ada, Google Meet tak ikut, latihan tak snap. Ini untuk 4 bestari terutamanya yang tidak ikut itulah. Yang saya pun call sudah, tapi sampai sekarang ini pun tidak ikut. Tengok, ini saya tak mau sebut nama lah. Saya tak tahulah ini orang 4 bestari ke tidak. Sebab orang nama ada, tapi tak bagi respon. Sudah call, tidak ada respon. Beritahu mak bapak sudah, tapi tidak ada lagi ikut. Latihan tak hantar, semua tak ikut. Seolah-olah dia bukan pelajar 4 bestari. Pelajar seperti ini nanti masa kita balik ke sekolah persemuka, awak teruklah. Kalau awak kenal saya memang suka marah. Bukan suka marah, kalau keadaan macam ini saya memang marah. Saya harap semua faham. Awak tertekan, saya pun tertekan. Sama-sama ada tekanan. Awak buat satu kali latihan. Saya kena semak berapa? Kalau 4 bestari 33 orang, saya kena semak benda yang sama 33 kali. Awak hanya buat sekali, saya semak 33 kali. Kalau bersama dengan 4 wawasan, 30 orang, 63. Saya lagi stres. So kalau saya terlalu laju, boleh maklum cikgu terlalu laju, saya boleh perlahankan.
Oh, yang penting awak ada usaha untuk belajar. Awak tidak berapa faham, tidak pandai, itu bagi saya bukan masalah. Pelajar yang tak pandai, saya boleh jadi dia pandai. Tak faham, boleh jadikan faham. Itu tidak ada masalah bagi saya. Yang penting ialah anda mempunyai niat nak belajar. Ikut dulu. Ikut dulu. Oh, saya faham melalui Google Meet ini mungkin tidak dapat tanya yang tak tahu itu kan. Saya faham. Oh, jangan kata, cikgu tidak faham keadaan kita lah. Oh, kita tak ada line lah. Okey, sama dulu saya juga daripada keluarga yang miskin. Jadi kemiskinan bagi saya itu adalah saya boleh rasa. So kalau awak kata you ini saya sebenarnya boleh rasa sebab saya pun dulu macam itu. Okey. Okey, D. Alright, kita pergi ke D. D1. Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 4. X kuasa 2 tambah 4. Okey, jadi kita dapati nilai A dia di sini ialah 1. 1 itu lebih besar daripada kosong lah. So, bentuk graf kita U. Lepas itu nilai pindasan Y kita C itu sama dengan 4. Kemudian langkah ketiga Fx sama dengan kosong. Ini bentuk yang lain sedikit. Soalan D1, D2 bentuk yang lain. Kita tidak mau ikut contoh. Saya rasa contoh itu tidak, nanti awak tidak faham. Saya ikut cara yang saya buat di sini ya. Langkah 1 A itu 1, so U lah. Langkah 2 C itu 4. Dan langkah 3 itu apabila kita nak faktor, dia tidak dapat faktor. Boleh juga jadi suatu fungsi kuadratik itu tak boleh faktor. Boleh ya? Boleh. Kalau tak boleh faktor, macam mana cikgu tak ada jawapan ke? Ada jawapan. Ada jawapan ya. So, you tengah betul-betul. Kalau kita tak boleh faktor X kuasa 2 tambah 4 ini tak boleh faktor, maka kita tidak ada punca. Maksudnya tidak ada nilai pada paksi X. Dan kalau kita tengok graf kita, jawab apa yang langkah yang kita buat 1, 2, 3 ini, kita hanya boleh dapat satu nilai saja, iaitu apa? C sama dengan 4. Itu sahaja yang kita ada kan? Jadi, walaupun C sama dengan 4, satu jawapan yang kita ada sahaja. So, itulah yang kita buat dalam graf kita. So, awak tandakan 4 di sini. Tadi bentuk U kan? So, U lah. Pastikan kiri kanan sama besar sebab dia melalui, dia tengah-tengah dia pasti Y ya. So, satu titik itulah cukup untuk kita buat graf kiri kanan sama. Melalui 4. Ini lagi senang. Kalau dia tidak boleh kita faktor, lagi senang. Tak perlu cari nilai X, kita buat kiri kanan pada sama besar, kemudian nilai dia adalah pada 4. Maksudnya titik minimum itu 4. Titik minimum 4. So, itu lagi senang. Kemudian yang kedua pun sama. Kedua, nilai A dia negatif 1. Kalau kita tengok fungsi negatif S kuasa 2 tolak 1, negatif 1. So, bentuk dia N. Kemudian nilai C ialah negatif 1. Jadi apabila kita kata Fs sama dengan sifar, kita betul balik, kita susun balik S kuasa 2 tambah 1 sama dengan kosong. Tidak dapat faktor. Boleh buat di sini anak panah saya tidak saling di sini, awak saling. Tidak boleh faktor. Tidak dapat faktorkan. Tidak dapat buat pemfaktoran. Bolehlah tulis saja ikut ayat sendiri. Jadi tiada punca. So, kita hanya ada satu nilai iaitu C sama dengan negatif 1 kan. So, kita punya graf melalui negatif 1 dan bentuk dia macam N. Dan ini ialah titik maksimum. Titik maksimum. So, ini tentang lakaran graf. So, bahagian lakaran graf selesai. Lakaran graf selesai. Okey, saya bagi beberapa saat, 10-20 saat untuk awal lengkapkan. Bolehkah pelajar-pelajar ini jawab saya sebab sekarang saya akan semak sekali lagi kehadiran polling ada. Yang ini siapa? Amni Syami. Hari itu ada tapi saya lupa sudah. Siapa boleh beritahu saya? Siapa ialah Amni Syami? Nama di sini akaun dia. Awak ialah kelas mana?
Oh, okey, okey. Dah. 4 wawasan sudah dapat cari. Sorry. Okey, thank you. Ya, thank you. Okey, lepas itu yang ketiga Arif sudah saya catat. Keempat Atika sudah. Arif, Atika. Okey, lepas itu ialah Connie M itu tadi kata ialah 4 bestari ya. Daniel, siapa Daniel Othman? Daniel Othman. Dari kelas 4 bestari. Nama penuh sebab kalau ikut di sini tidak ada nama Daniel Othman. Mungkin awak tulis dalam tak dengar saya. Awak tulis dalam chatting ya, nama awak. Daniel Othman. Saya tak tahu siapa. Lepas itu Muhammad Daniel Ashraf. Muhammad. Okey. Dah 4 bestari dan. Okey, lepas itu ialah Devian sudah, Elvina sudah, Eric, Sebastian dah saya catat, Fiona catat, Florence, Gracie, Irene, Jennifer, and then Jennifer Sear from 4 wawasan, Jessica Long, Jessica Sampai, Mary Lynn, and then ada tadi siapa beritahu saya tu, lupa saya nama. Mau Mujah tadi dia ada beritahu saya, tapi saya lupa sudah siapa. Saya tengok balik chatting. Michelle Emeline. Okey, daripada 4 wawasan dah, thank you. Lepas itu ialah Nashita sudah. NCT ialah tadi NCT siapa? Lupa lagi. Itulah saya tidak suka kalau bukan guna nama sebenar. Elysia Esther. Okey, Elysia Esther sudah. Saya catat. Okey. Lepas itu ialah Nashita sudah, NCT sudah, Nisderina Louis sudah, Nozrina sudah, Nur Hidayah sudah, Nur Aliana sudah, Nur Hayati Hasbi sudah, Suzila itu tadi kata ialah No Suziela. Okey, sudah. Okey, sudah saya catat. Tracy Aling sudah, 4 pestari. Biasa nama 4 pestari lebih banyak saya sudah ingat lah. Vanessa Umbah sudah, Vanessa E 4 siapa? 4 wawasan sudah. So 4 wawasan yang ada di tangan saya sekarang nama dia Arif Isyad, Atika, Elysia Esther, Jennifer, Jerome Benjamin, Michelle Emeline, Muhammad Amni Syami, Nisrina Esa, lepas itu No Suzila, No Aliana, dan juga Vanessa E ya. So kalau 4 wawasan ada pelajar nama saya tak sebut, tolong beritahu saya. Ini 2, 4, 6, 8, 10, 11. Hari ini paling banyak lah setakat ini, 11 untuk 4 wawasan. So untuk 4 bestari ialah Devian, Eric Sebastian. Ini Eric Sebastian awak selalu tidak ada. Lepas itu saya nak jumpa awak. Lepas itu ialah Fiona, Florence Agi tak ada, sorry. Fiona, Florence, Nomi, Gracie, Arabella. Kalau salah baca nama tolong maklumkan. Kemudian Irene Presilia, sorry ya. Lepas itu ialah Jennifer Erisha, Jessica Lon, Jessica Sampai, Marilyn, Muhammad Daniel, Ashraf, Nashita. Lepas itu ialah Nozrina. Lepas itu Nur Miza Hanania, tadi dia ada beritahu saya dia balik kampung. Harap maklum lah, setakat ini sepatutnya tidak boleh balik mana-mana. Awak kena stay di tempat awak sepatutnya. Sebab seperti yang telah saya kata, ini adalah persekolahan seperti biasa. Hanya kita pindahkan persekolahan kita di bilik pelajar pergi ke rumah.
Kemudian Nur Hayati, Nur Hidayah, Pauline, Tracy Alin dan Vanessa. So saya tidak masukkan Miza, Nur Miza saya tak masuk sebab dia memang sudah keluar. So yang ada di sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 19 orang. 19. So ada beberapa pelajar tidak pernah muncul, tidak pernah muncul dalam sepanjang tahun ini. Setakat inilah yang tidak pernah muncul ialah Fatin Nur Fazana untuk 4 bestari, Florence Agi tak pernah muncul. Lepas itu Ivan Nguyen itu kadang-kadang ada. Nazim Nazira tidak pernah. Nur Amira Aisyah tak pernah. Nur Kamisha sekali sahaja. Call dia semua telefon tidak boleh masuk. Dia kata salah nombor. Tidak apa. Nurul Anisha pun selalu tak ada. Saya rasa sekali saja yang ada. Tak apa. It's okay. Yang lain okay. Kemudian 4 wawasan itu ramailah, saya tidak mau baca terlalu ramai. Okey, tak apa. Nanti kita sudah persemuka, baru kita selesaikan masalah ini. Okey, kemudian kita pergi ke muka surat yang akhir, muka surat 12. Okey, selesaikan setiap yang berikut. Darren membuat soalan A. Darren membuat tugasan reka bentuk dan teknologi menggunakan sekeping papan lapis yang berbentuk segi 4 sama. Papan lapis itu segi 4 sama. Saya gunakan warna highlight, guna warna kuning. So saya rasa dalam pembelajaran kita untuk matematik, salah satu cara yang terbaik ialah kita perlu ada highlighter. Apabila kita jumpa kata-kata kunci, nombor-nombor penting, kita boleh highlightkan supaya apabila kita baca kali kedua, kita tidak perlu baca ayat penuh. Okey, so bentuk segi 4 sama ini ialah papan lapis dan sisi dia Y tambah 6. Kenapa hanya satu sisi lah? Sebab segi 4 sama maksudnya setiap sisi dia sama panjang. So Y tambah 6. Dan sekeping perspek. Ada satu keping perspek, bentuk dia segi 4 tepat. Ini saya guna warna biru. Panjang perspek 4Y meter, lebar 24 meter. Okey, so di sini ada dua, satu papan lapis, satu ialah perspek. Perspek itu segi 4 tepat. Papan lapis itu segi 4 sama. Dan kita diberitahu bahawa luas papan lapis adalah sama dengan perimeter perspek. So kita tengok jawapan. Luas papan lapis. Kita tahu papan lapis itu segi 4 sama kan? Segi 4 sama punya luas ialah panjang tarat lebar. So Y tambah 6 tarat Y tambah 6. Untuk perimeter perspek, bagaimana cari perimeter? Kita tahu segi 4 sama itu ada 2 sisi panjang, 2 sisi lebar kan? So untuk cari perimeter kita cari jumlah 2 sisi panjang tambah 2 sisi lebar. Sisi panjang dia 4Y, lebar 24. So ada 2 sisi panjang, so 2 tarat 4Y. Ada 2 sisi lebar, 2 tarat 24. Okey, sambung. So sebelah kiri luas papan lapis kita kembangkan. Y tambah 6 tarat Y tambah 6. So Y kuasa 2 tambah 12Y tambah 36. Ini sudah saya mudahkan. Saya tidak tunjukkan bagaimana saya dapat inilah. Tapi awak boleh cuba kembangkan 2 kurungan ini, boleh dapat ini. Lepas itu sama dengan di sebelah kanan, perimeter perspek 2 tarat 4Y, 8Y. Tambah 2 tarat 24, 48. Okey, lepas itu saya pindahkan apa yang ada di sebelah kanan pergi ke kiri. 8Y pindah ke kiri, tolak. So Y kuasa 2 tambah 12Y tolak 8Y. Apabila 8Y pindah kiri, tolak 12 tolak 8, tinggal 4Y. Tambah 4Y. Lepas itu 48 pindah ke kiri menjadi 36 tolak 48. So negatif 12. Negatif 12. Samakan dengan kosong.
Dan ini adalah persamaan kuadratik sebab ada kuasa 2 kan. Jadi kita buat pemfaktoran. Lepas saya buat pemfaktoran, y tolak 2, y tambah 6. Y tolak 2, y tambah 6 sama dengan sifar. Dan lepas itu kita dapat jawapan pertama, y sama dengan 2. Dan jawapan yang kedua, y sama dengan negatif 6. Dan untuk jawapan y sama dengan negatif 6, saya kata tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Kalau awak tengok balik, okey, kalau awak tengok y ini maksudnya panjang atau lebar kepada sisi kan. Mana boleh panjang lebar negatif kan? Itulah maksudnya. Jadi kita tidak boleh terima nilai negatif untuk y di sini. Jadi bukan setiap situasi dua-dua jawapan boleh terima. Ada situasi-situasi tertentu, contohnya panjang lah, lebar lah, jarak lah, laju lah, masalah. Inilah antara yang tidak boleh nilai negatif. Mana boleh masa negatif kan? Mana boleh luas negatif kan? Jadi yang tak boleh negatif itu nanti apabila faktor dapat nilai negatif, kita tulis di bawah tidak diterima. So yang kita terima ialah y sama dengan 2. Dan soalan minta kita hitung panjang papan lapis. Apakah panjang papan lapis kita? Y tambah 6 tadi kan? So y tambah 6. Y itu kita ganti dengan nilai yang kita cari 2 ke sini. 2 ke sini. So 2 tambah 6. So panjang papan lapis ialah 8 meter. So jawapan dia 8 meter. So ini adalah soalan kebat lah sebab dia dalam bentuk situasi. Tapi situasi ini seperti dalam kehidupan harian kita. Okey. So di sini mula-mula kita perlu kata luas papan lapis itu sama dengan perimeter berspek. Lepas itu kita gantikan ungkapan-ungkapan yang diberi dalam soalan dan kita cuba dapatkan bentuk am. Bentuk am. So lepas kita dapat bentuk am, kita buat pemfaktoran dan kita dapat 2 nilai. Kalau dua-dua nilai positif, dua-dua boleh terima. Kalau satu positif, satu negatif, kita terima yang positif. Dan panjang papan lapis ialah 8, y tambah 6, so 2 tambah 6 sama dengan 8 meter. Saya harap cukup jelas. Okey, satu lagi soalan, soalan akhir kita B. Sudah? Boleh saya sambung? Boleh saya sambung? Boleh. Okey, terima kasih. Jadi lain kali kalau saya tanya soalan, mungkin seperti inilah awak berikan respon ataupun awak buat dalam chatting ke, supaya seolah-olah saya bercakap ini adalah yang membalas saya. Kalau tidak ada sesiapa membalas, saya macam saya berucap kepada utara, tidak ada respon apa-apa. So itu pun salah satulah kelemahan Google Meet lah bagi saya lah, sebab saya tidak boleh nampak mimik muka anda. Apabila saya nampak mimik muka anda, saya akan tahu apa awak sedang buat dan apa sedang awak fikirkan. Tapi sekarang ini saya tak dapat. So harap kita akan jumpa tidak lama lagi di sekolah seperti yang anda telah maklum. Kita akan buka sekolah pada 5 April. 1 bulan lagi. Okey, B. Okey, B. Luas sebuah segi 4 tepat, sekali lagi segi 4 tepat, luas dia 42. Panjang segi 4 itu adalah 1 cm lebih daripada lebar. Jadi ya, kita tengok dulu, kita katakan dulu, kalau okey, minta maaf. Okey, kita sambung. Okey, jadi kita perlu katakan dulu, kalau lebar dia kita, sebab di sini dia tak bagi apa-apa pun boleh ubah. Kita berilah apa-apa pun boleh ubah. Biasanya kita guna SY lah, tapi di sini saya guna S.
Lebar dia kalau X, maka panjang segi 4 itu ialah X tambah 1. Kenapa X tambah 1? Sebab tadi dia kata panjang segi 4 tepat itu 1 cm lebih. So, lebih itu maksudnya tambah. Oh, so, X tambah 1 untuk panjang dan lebar itu ialah X. Jadi kita sudah tahu luas itu 42. Bagaimana cari luas segi 4 tepat? Panjang tara lebar kan? So, panjang tara lebar 42. Panjang dia X tambah 1, lebar dia X. Sama dengan 42. Dan sebelah kiri kita buka kurungan, kita kembangkan S tara S, S kuasa 2. 1 tara S, X. Kita pindahkan 42 ke kiri. So, tolak 42. So, samakan dengan kosong. Ini ialah persamaan kuadratik kita dalam bentuk A. Saya ulang. Persamaan kuadratik kita, X kuasa 2 tambah X tolak 42 sama dengan sifar. Dan kita buat pemfaktoran, X tolak 6, X tambah 7. So, dua kurungan ini kalau terbalik pun tak apa. Kalau awak buat S tambah 7, X tolak 6, boleh juga. Asalkan ada dua kurungan ini. Tapi negatif positif tak boleh salah. Contohnya kalau S tolak 6, awak buat S tambah 6. Itu salah. Negatif positif salah, salah. Oh. Tapi maksud saya kedudukan dua kurungan ini ya, tak kisah. Okey, so kita punya jawapan X ialah 6 dan yang kedua negatif 7. Negatif 7 tidak diterima. Kerana nilai X panjang lebar tidak boleh negatif. So kita hanya terima X sama dengan 6. S sama dengan 6. Okey, so sekarang kita buat soalan dia tanya, kita cuba bentuk persamaan kuadratik. Kuadratik sudah, iaitu kuadratik ialah ini. X kuasa 2 tambah S tolak 42 sama dengan kosong. Yang you tengok cursor saya, ini ialah bentuk persamaan kuadratik. Dan soalan yang bahagian 2 dia kata cari ukuran. Cari ukuran segi 4 tepat. Apa maksud cari ukuran segi 4 tepat? Cari ukuran segi 4 maksudnya kita cari perimeter segi 4 tepat. Cari perimeter segi 4 tepat. Perimeter segi 4 tepat. Jadi kita ada dua panjang, dua lebar. Segi 4 tepat ada dua sisi panjang, dua sisi lebar kan? So kita jumlahkan. So dua sisi panjang, 2 tara S tambah 1. Panjang ialah S tambah 1. Dua sisi lebar, 2 tara X. Okey, kemudian kita cuba ganti nilai X ini dengan 6. Sebab kita sudah dapat cari S itu 6. So, kita ganti S itu 6. 2 tara 6 tambah 1 tambah 2 tara 6. Dan jawapan ialah 26 cm. Ingat, ukuran segi 4 tepat bermaksud perimeter. Perimeter segi 4. Okey, jadi itu sahaja untuk muka surat 12 dan cikgu sudah bincang semua bahan dalam lembaran kerja bab 1, tapi cikgu rasa 12 muka surat ini mana cukupkan? Terlalu sedikit. Oh, terlalu sedikit. Siap saling semua? Siap saling? Okey, siap. Okey, dah. Okey. Siap ah? Okey. So, off you punya mikrofon. Okey, jadi saya akan sambung. So, kalau sudah siap, saya tutup screen yang saya tunjuk itu. Okey. Okey, jadi sekarang cikgu akan tunjukkan satu lagi latihan yang perlu anda jawab. Sekejap. Ini dia. Okey, right, thank you kepada yang berikan respon, terima kasih. Ini dia. Ini latihan yang telah cikgu hantar dalam grup masing-masing semalam. Ada tak? Ada. Dan cikgu dalam grup sudah beritahu latihan yang 14 muka surat ini sebagai ujian topikal. Ujian topikal ini ujian boleh buka buku. Maksudnya anda jawab boleh rujuk kepada buku teks, boleh rujuk kepada nota kita, latihan kita, boleh rujuk.
itu panggil ujian topikal buka buku. Oh, so walaupun ada 14 muka surat tetapi cikgu telah edal semalam dan anda boleh cetak sendiri print ataupun kalau tidak ada mesin pencetak di rumah awak boleh salin. Tak payah saling, you jawab terus dalam buku latihan. Soalan tak payah saling. Contohnya soalan 1.1, soalan 1. 1A apa jawapan, 1B jawapan bersama langkah. Soalan tak payah saling. Dan semua soalan-soalan di sini sangat bagus sebab dia telah tunjukkan tahap penguasaan TP. Kita semua tahu sekarang ini PPD kan, pembelajaran pilih darjah ini dia ada, kita perlu berikan bank-bank kan, dia punya tahap tahap penguasaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 maksudnya tahap tertinggi lah. So saya akan guna latihan ini sebagai penilaian. Nanti masa saya isi PPD itu, sejak tingkatan 1 awak sudah diisi PPD setiap mata pelajaran. Saya harap awak tahulah apa itu. So untuk matematik saya akan buat macam ini. Latihan ini ada TP, tahap penguasaan. You ada nampak TP? Jadi itulah, kalau bahagian ini you boleh jawab, maksudnya awak menguasai tahap ini. Sampai tahap tertinggi mana awak boleh selesai, itulah tahap awak dapat. Contohnya awak boleh selesai soalan TP 4. Maksudnya bab ini awak boleh sampai tahap 4. Macam itulah saya beri nanti So walaupun di sini banyak muka surat, tidak banyaklah 14 awak, tapi saya bagi awak tempoh 1 minggu. Awak hantar hari Selasa minggu hadapan. Anda ambil gambar 1 muka surat ini, 1 gambar. 14 muka surat, 14 gambar. Awak hantar, ambil gambar betul-betul supaya jelas, boleh nampak saiz dia besar, terutamanya kepada pelajar yang buat malam. Apabila dia hantar malam, di bawah cahaya yang tidak berapa terang, bayang-bayang tangan, bayang-bayang handphone semua masuk. Jadi elak daripada itu. Awak kena ingat, awak hantar sekali tapi saya baca 60 lebih kali. So tolonglah supaya saya lebih senang untuk baca. Tulisan mesti kemas. Okey so muka surat di sini semua awak kena jawab. Okey, contohnya soalan 1 ini, tentukan adakah persamaan kuadratik ini persamaan yang diberi ini kuadratik atau tidak. Saya besarkan lagi. So contohnya 1A ini ada kuasa 2, 1 boleh ubah, kemudian kuasa 2. So A ialah persamaan kuadratik. Kalau dia bukan, awak kena nyatakan sebab kenapa dia bukan. Ini ada dalam lembaran kerja kita, memang lebih kurang hanya soalan lain saja, tapi apa yang dia bagi di sini lebih kurang sama dengan apa yang telah kita bincang. Lepas tu soalan 2 kita perlu susun dalam bentuk ungkapan kuadratik AS kuasa 2 tambah BS tambah C. Soalan ini minta awak senaraikan nilai A, B dan C. Okey, senang. Kemudian soalan 3 ialah tentukan sama ada setiap berikut adalah fungsi kuadratik. Sama, awak kembangkan adakah kita boleh dapat AX kuasa 2 tambah BS tambah C. Kalau boleh, dia adalah fungsi kuadratik. Kalau dia tidak, berikan sebab kenapa tidak. Kuasa tertinggi mesti 2. Kalau ada 2 boleh ubah, tak boleh. Contohnya B, ada kuasa 3, tak boleh. Contohnya C, pecahan di bawah pecahan X, tak boleh. Itulah macam. So awak jawab. Soalan 4, ini senang. Ikut contoh yang telah diberi. Ada buku ini pun bagus, dia ada contoh sudah. So anda perlu nyatakan bentuk graf U ke N. Jadi langkah pertama kita kembangkan. Langkah kedua kita nyatakan apa nilai A. Tak perlu nyata ABC A sahaja cukup. Kalau A dia positif, bentuk U. Kalau A dia negatif, bentuk N. Buatlah karang U ke N. Senang saja. Kemudian soalan 5, ini suruh kita buat persamaan pasti simetri, ada juga dalam lembaran kerja kita. Lepas itu nyatakan titik maksimum atau titik minimum. Ini senang. Ikut saja. Soalan nombor 6, membentuk persamaan kuadratik daripada
situasi yang diberi. Juga ada contoh-contoh dalam lembaran kerja kita sudah bincang. Awak cuba tengok balik. Okey. Kalau ada masalah boleh tanya saya, private tanya saya pun boleh. Okey, kemudian soalan 7. Ada kat punca-punca, ini ganti nilai yang diberi. Kalau dia sama dengan nilai sebelah kanan, maka dia adalah punca. Kalau tidak sama dengan nilai sebelah kanan, dia bukan punca. Contoh ada di sini, boleh baca dan buat. Itulah saya kata ini ujian buka buku. Okey, kemudian BC sama. Okey, soalan 8. Inilah soalan 8 ialah kita selesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah pemfaktoran. You faktorkan. Mula-mula mungkin awak boleh tunjukkan cross method ini. Kalau you tidak mau tunjuk cross method pun tidak apa. Yang penting pemfaktoran 2 kurungan itu awak betul. Tak ada masalah, boleh. Okey, kemudian soalan 9 sama juga, selesai guna kaedah pemfaktoran tapi kita perlu permudahkan dulu. Permudahkan ke dalam bentuk am, iaitu AS kuasa 2 tambah PS tambah C sama dengan kosong. Baru kita boleh buat pemfaktoran. Okey, kemudian soalan 10, ini adalah lakarkan graf. Lakar graf, awak lakarkan, buat lakaran, bukan buat lukisan. Ini hanya lakar. Awak fahamlah lakaran. Soalan 11 seperti yang kita selesai muka surat akhir tadi itulah, macam itu. Mula-mula bentuk persamaan kuadratik, lepas itu selesaikan. Okey. Banyak ke? Tidak banyak lah. Okey. Sampai muka surat 9. Okey, lepas itu muka surat 10 hingga 14 itu ialah praktis pentaksiran. Maksudnya bab 1 punya pentaksiran. So awak cuba ada objektif, ada subjektif. Okey. Alright. Sampai muka surat 14. Okey. So 14 itu ialah soalan kebat. Anda boleh cuba kepada pelajar yang mampu, awak cuba, tak mampu tidak apa. So macam ini. 4 pestari awak cuba semua. Buat mana yang boleh. Yang tak boleh itu tak apa. Nanti kita boleh bincang. Untuk 4 wawasan awak buat mana yang awak mampu. Walaupun saya faham mungkin banyak awak, mungkin ada sebahagian besar awak tidak boleh. Awak buat yang boleh. Tapi bukan maksudnya Cikgu Lau kata saya buat yang boleh. Maksudnya dia nanti buat soalan 1. Itu saja. And then dia kata saya hanya boleh soalan 1. Yang 2 hingga yang akhir. Muka surat 2 hingga akhir semua tak boleh. Itu tidak logik. Itu tidak logik. So pendek kata, cuba buat semua. Masa dia 1 minggu. Saya tidak kejam, saya tidak kata esok hantar. Saya bagi masa 1 minggu. Awak kena pandai-pandai menguruskan masa. Jangan beritahu saya, cikgu, saya ada banyak subjek. Saya faham, semua orang ada banyak subjek, sama. Tapi bagaimana kita menguruskan masa? Setiap orang ada masa 24 jam satu hari. Jadi bagaimana kita uruskan masa itu masing-masing. Satu hari kalau buat 2 muka surat, 7 hari 14 muka surat, settle. Satu hari 2 muka surat. 2 muka surat itu mungkin muka surat tertentu senang, hanya 20 minit sudah selesai. Mungkin muka surat tertentu yang susah sikit, mungkin kena 1 jam, setengah jam. Pandai-pandai menggunakan masa. So itulah proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu, banyak masa perlu bertikari, berkandung, berdiri di atas kaki diri sendiri. Yang tak tahu tanya cikgu, ataupun tak mau tanya cikgu, boleh tanya rakan yang tahu. Yang penting buat. Yang penting cuba. Boleh ya? So saya tidak dapat print dan hantar kepada awak, jadi awak kena print, cetak sendiri ataupun apa? Saling, bukan saling, sorry, awak boleh hantar dalam, bukan saling lah dalam buku lah. Bukan saling, awak jawab saja. Soalan tak payah saling sebab terlalu banyak kan. You jawab dalam, kalau awak tidak ada
tidak ada pencetak di rumah. Saya tidak mau menyusahkan sebab mungkin memang yang tak ada. Okey, so cikgu rasa itu sahaja untuk pagi ini. Okey, so terima kasih kepada semua yang telah mengikuti pembelajaran kita pada pagi ini. So, satu lagi untuk minggu hadapan, mungkin jadual waktu kita akan ada perubahan. So, tolong baca maklumat dalam grup masing-masing. Sebab Jumaat ini semua guru akan mesyuarat. Kalau tak silap saya ada perubahan pada jadual waktu. Ada perubahan pada jadual waktu. Jadi tolong tolong baca maklumat dalam grup. Kalau ada perubahan nanti